wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yassir wa la tu'assir wa tamin bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Minta maaf tadi tersilap. Ini sikit Ana ada ingat esok sebenarnya tadi, jadi lambat sikit. Okey, baik, kita sambunglah pengajian kita Risalah Jami'ah by Imam Al-Allamah Ahmad bin Zaid bin Ali Al-Habsyi, insyaallah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulum masyayikhina fid darain amin. Wajib ala qadiri. Malam tak jauh ya saja. Okey. Wa yajibu ala al-qadiri an yusalli al-fardha qa'ima. Wajib ke atas orang yang mampu. Wajib apa an yusalli ta'wil masalah jadi fa'il. Wajib oleh bersolat ia akan fardu hal keadaan berdiri ia. Jadi musannif sudah masuk dalam arkanus salat. Sebenarnya qiyam fis salat termasuk rukun. Walaupun sebahagian tak nafi, sebahagian ada yang mengatakan dia hay'ah sajalah. Sebab takbiratul ihram dan Fatihah dilakukan dalam keadaan qiyam. Jadi memasukkan qiyam itu di dalam hay'ah, di dalam takbiratul ihram dan Fatihah. Tapi kebanyakan ulama menjadikan qiyam tu rukun yang mustaqil, rukun yang tersendiri. Kenapa? Kerana orang yang, sebagai contohlah, orang yang tak mampu baca Fatihah nanti dan tak mampu segala badal, dia pun tak boleh hafal, tak boleh baca surah yang lain dan sebagainya, maka wajib dia berdiri kadar Fatihah. Berdiri. Maknanya dia tak mampu badal Fatihah pun tak mampu, maka berdiri kadar Fatihah, maka wajiblah. Jadi qiyamnya termasuk rukun solat. Tapi bila kata wajib tu wajib apabila sembahyang fardu. Tu qiyam pertama. Kemudian qiyam kedua adalah al-qadir, bagi orang yang mampu. Jadi bila lawan daripada fardu, mana kalau nafil harus untuk tidak sembahyang dalam keadaan berdiri. Dia boleh dalam keadaan duduk dan juga iltija', dan boleh mengiring di luar. Kalau sembahyang sunat boleh saya saja, walaupun tidak ada sebarang kesusahan boleh. Kerana sunat ini di an-naflu awsa'u minal fardhi. Kaedah ada an-naflu awsa'u minal fardhi. Nafil itu lebih luas daripada fardu. Kerana apa? Kerana disyariatkan nafil untuk kita taqarrub. Maknanya memang dibuat nafil ni supaya kita penuhkan masa kita dengan ibadat. Jadi tidak diberatkan. Beza dengan wajib ni sebagai satu ujian, sebagai satu kewajipan, taklif yang berat. Sunat ni memang untuk dimudahkan supaya kita dapat banyak beramal. Okey, cuma pahala dia akan jadi kalau lah kita mampu. Pada sembahyang sunat, kalau kita sembahyang duduk, kita akan dapat separuh pahala. Kalau lah kita sembahyang mengiring, maka kita akan dapat 1/3, separuh daripada sembahyang, maknanya 1/3. Itu untuk orang yang sembahyang sunat. Ada sembahyang fardu, dia memang wajib dalam keadaan berdiri. Cuma kalau sembahyang sunat untuk mustalqiyan, dia nak terlentang ikut pandangan yang kuat, yang muhtamad dalam mazhab, tidak boleh terlentang. Istilqa mustalqiyan tak boleh. Okey, habis. Okey, terus masuk furudus salati. Bermula ini itu berkenaan dengan penerangan tentang fardu salah, yakni arkanus salah. Okey, kebanyakan ulama bila bab solat dia letak arkan lah. Tapi tidak ada masalah pun kalau nak letak furud. Sebab anda sebelum ni kalau biasa dalam takbir, dalam bab wudu ulama sebut furud, takbir dalam bab solat ulama sebut arkan. Tapi makna semua samalah arkan. Kerana dalam wudu ni biasanya disebut furud kerana nak seolah-olah setiap basuhan itu
ibadat yang tersendiri seolah-olah. Sebab contoh basuh muka, kita boleh lepas basuh muka kita nak buat sesuatu yang lain, baru basuh tangan boleh. Itu tak syarat mualaf. Beza dengan solat ni seolah-olah dia satu keadaan, satu hay'ah yang sempurna, yang tak boleh dipisahkan. Sebab bila kita start semayang sampai habis, dia tak boleh nak berpisah buat benda lain lah. Semayang daripada mula angkat takbir sampai ke selesai. Tapi tak masalah, dia panggil tafannun fil ibarah. Okay, kefarduan salah. Ini arkanus salah. Okay, yang pertama an-niyatu, niat. Ini rukun yang pertama. Kita tahu ta'rif niat qasdu syai' muqtarinan bil fi'l. Niat muqtarinan bil fi'l. Niat sesuatu bersertaan dengan perbuatan. Sebab tu nanti yang seterusnya tu wa takbiratul ihram ma'an niyyah. Takbiratul ihram bersama niat, yang menunjukkan bahawa niat itu perlu dilaksanakan ketika takbiratul ihram. Okey. Jadi nak niat ni dia kena, kalau selalu kita dengar selalu ustaz ataupun asatizah sebut qasad ta'arud ta'yin, kena 3 lah. Tapi secara umum sebenarnya itu secara mudah nak faham. Dia qasad tu maknanya qasdul fi'li, kita nak buat sesuatu. Yang dimaksudkan oleh kebaikan ta'arud tu maksudnya niyatul fardhiyah. Mana kalau lah satu orang tu sembahyang fardu, dia kena ada 3 perkara. Pertama, qasdul fi'li. Kemudian niyatul fardhiyah. Kemudian ta'yinus salah. 3 lah. Qasdul fi'liyah buat solat, usalli kan. Kemudian niat fardhiyah, fardha. Kalau contoh, kemudian ta'yinu salat. Ta'yin kita nak sembahyang solat zuhur. Jadi 3 perkara. Kena 3 perkara. Jadi sebenarnya ta'arud tu maknanya niyatul fardhiyah. Kalau kita terjemah ta'arud sebenarnya mendatangkan. Cuma biasanya bila nak mendatangkan fardu disebut sebagai ta'arud. Tapi sebenarnya ta'arud tu umum lagi makna dah. Mana ta'arudu niyatil fardhiyah, mendatangkan niat fardu. Itu untuk sembahyang fardu. Ada pun sembahyang sunat, dia tengok kalau lah sembahyang sunat yang muakkad dengan za sabab, yang berwaktu dan mempunyai sebab, maka hanya wajib 2 sahaja, iaitu qasdul fi'li dengan ta'yin. Niat fardhiyah tak wajib dah, dan jelas bagi sunat. Dan niat niat nafliyah pun tak wajib. Maksud niat untuk sunat pun tak wajib. Kalau kita sembahyang sunat yang muakkad dengan za sabab, dia hanya wajib 2 aja, ta'yin, qasdul fi'li dengan ta'yin. Adapun kalau sunat mutlak, hanya niat 1 saja, niat qasdul fi'li saja. Saja aku sembahyang cukup lah. Kita tak perlu sahaja aku sembahyang sunat mutlak tak. Kalau sahaja aku sembahyang sudah cukup untuk kalau nak sembahyang sunat mutlak. Boleh? Baik. Jadi kemudian takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram Allahu akbar. Jadi memang kena gunakan lafaz Allahu akbar. Dia tak boleh guna lafaz lain. Dan kena jagalah, tak boleh Allah tak boleh. Dia akan jadi lari makna, akan menyebabkan ada hamzah istifhamiyah. Macam contoh kita tambah Allah. Tak Allah. Tak boleh. Semua jadi kena tepat. Bahkan akbar atau akbar semua tak boleh. Bahkan sebahagian akan bawa kepada makna yang kufur. Jadi bahaya. Kalau lah kita sengaja dia bawa kepada makna kufur, boleh jatuh inilah keluar daripada Islam. Tapi kalau tak sengaja, tak sah. Tak sah sembahyang. Dia kena sebut dengan keadaan yang betul. Okey. Kemudian ma'aniyah. Sebab takbiratul ihram itu mesti dilaksanakan bersama niat, ataupun niat itu dilaksanakan ketika mengangkat takbiratul ihram. Cuma kalau pembahasan yang ni sikitlah, dia perlu niat tu perlu dihadirkan. Cukuplah ikut pandangan mutaakhirin, walaupun ada pembahasan cukup dengan istihdarul urfi dengan muqaranah urfiyah. Cukup. Istihdar makna kita hadirkan niat tu dengan ijmal, secara ijmal. Aku sembahyang salat fardu zuhur, cukup. Itu istihdar urfi. Sebab ada pandangan yang mengatakan kena niat semua arkan solat, kena niat nak sembahyang, nak angkat takbir, nak rukuk. Tu orang panggil istihdar hakiki. Tidak apa tau. Kita pakai istihdar hakiki, cukup kita saja aku sembahyang fardu zuhur. Dan cukup dengan muqaranah urfiyah. Muqaranah mana bahagian daripada Allahu akbar kita masukkan niat, cukup. Itu dah cukup. Ikut pandangan
kebanyakan mutaakhirin lah. Kebanyakan mutaakhirin. Walaupun ada bahasan yang besar dalam mazhab Syafi'i ini, mutaqaddimin sebahagian mengatakan kena muqaranah hakikiyah, mana daripada hamzah a sampai ra wajib tidak boleh lepas daripada niat. Tak boleh lepas. Jadi beratlah. Sampai Imam Haramain kata benda tu mustahil dilaksanakan. Maksudnya mustahil ada. Kita apa lah? Jadi kita ingat istihdar urfi dengan muqaranah urfiyah. Cukup kat situ. Kemudian wa qiraatul Fatihah, dan membacakan Fatihah bil basmalati, bersama. Ba tu mana musahabah, bersama basmalah. Kerana basmalah dalam mazhab Syafi'i ayatun minal Fatihah. Dia satu ayat daripada Fatihah. Jadi wajib membaca Fatihah dan juga satu ayat daripada dan basmalah kena baca kerana dia satu ayat daripada Fatihah. Sebelum tu takbiratul ihram dan juga Fatihah wajib dilaksanakan dalam keadaan berdiri, yang nak sebut kan. Jadi kalau contoh orang yang sakit, jadi orang yang sakit perlu ingat, kalau lah dia sakit sangat, usahakan ketika angkat takbir dia dalam keadaan berdiri, dan talak baru duduk. Okey, lepas tu Fatihah pun sama. Syarat dia mesti ni untuk sembahyang fardu lah, maksudnya kita sebut sembahyang fardu wajib keadaan berdiri. Jadi contohlah, ulama bagi contoh sampai nak jaga buat ni. Kalau contohnya dia tengah-tengah, dia jenis sat dia kuat, sekejap dia kuat, sekejap dia contoh lemah. Jadi ketika lemah dia boleh duduk tak? Boleh duduk. Ketika lemah contohnya ketika angkat takbir dia kuat, lama sikit baru baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian lemah, baru duduk. Kemudian bila tengah baru mungkin dah baru duduk dalam beberapa saat, dia kuat balik. Ulama kata wajib berdiri. Contoh baru baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dia duduk. Ar-Rahmanirrahim, Maliki, contoh start Maliki Yaumiddin, dia kuat. Jadi dalam Maliki Yaumiddin, kalau dah dia baca dalam keadaan dia tengah berdiri, dia sambil berdiri, bukan tengah berdiri, sambil berdiri, maka tak sah bacaan. Contoh dia sambil bangun tu, Maliki Yaumiddin, baca. Sebab apa? Sebab ketika keadaan dia baca tu dia mampu untuk berdiri, maka Maliki Yaumiddin wajib dibaca dalam keadaan berdiri. Jadi kalau dia baca dalam keadaan tengah berdiri, tak sah. Itu nak kata jaga tu wajib. Ya, sekiranya ini bukan benda ringan lah. Masalah sembahyang duduk ni bukan benda ringan. Maknanya kalau lah kita mampu separuh duduk, separuh berdiri, maka wajib separuh duduk, separuh berdiri. Bahkan kalau satu ayat wajib mampu berdiri, kena berdiri walaupun satu ayat. Okey. Kemudian takbiratul ihram ni kalau tak mampu, untuk satu orang lah, kalau kita mengajar orang biasa, orang yang bukan Muslim, dia boleh terjemah. Maknanya kalau tak mampu, ajarkan dia terjemahan lah, Allah Maha Besar. Tapi kalau Fatihah, untuk orang tak mampu, dia boleh tak kita ajar terjemah? Tak boleh. Untuk Fatihah tak boleh terjemah kerana ulama kata Quran ni ada i'jaz. I'jaz bil lafzi, i'jaz bil an-nazm, i'jaz bil kalimat, apa? Maksud dia ada i'jaz, dia ada mukjizat pada kalimat-kalimatnya. Jadi tak boleh diterjemah. Dalam bab solat ni lah, ada masalah terjemah Quran tu lain cerita lah. Ni dalam solat, nak ganti dengan Fatihah tak boleh. Beza dengan zikir lain. Semua zikir, kalaulah ia tidak mampu, maka ulama kata ganti dengan terjemah. Walaupun zikir itu sunat, ganti dengan terjemah boleh. Untuk bagi zikir-zikir yang memang disunatkan. Adapun zikir reka tak boleh. Zikir yang direka yang bukan maksur, maka tak boleh dibaca dalam bahasa yang lain daripada bahasa Arab di dalam solat. Jadi kalau takbiratul ihram tak mampu, kita contoh kita ajar orang yang baru masuk Islam, kita ajar dia ni Allah Maha Besar. Contoh dia masuk Islam, lagi sikit, lagi 5 minit nak habis waktu. Takkan nak ajar ada Allah Akbar susah kan? Ajarlah bahasa. Tapi kalau Fatihah tak mampu, pertama dia akan kena pindah dulu kepada, dia tak boleh terjemah, dia kena pindah kepada ayat Quran yang lain. 7 ayat Quran yang lain. Kalau tak mampu, pindah kepada zikir. Macam tu lah. Kalau tak mampu juga, kemudian diamlah sekadar Fatihah. Habis. Wattashdidatil arba'ah asyrata. Ya, jadi apa kepada basmalah.
qiraatul Fatihah bitasydidati al-arba'ah asyrata. Tasdidatil arba'ah asyrata. Jadi Fatihah bersama jaga, maksud mura'ah lah, menjaga 14 syaddah-syaddah di dalam Fatihah. Jadi wajib. Kenapa? Kerana setiap syaddah itu dia seolah-olah menempati 2 huruf. Dia memang 2 huruf pun. Jadi dia ada 14 tempat. Jadi wajib jaga. Kalau lah tidak dibaca syaddah, maka seolah menggugurkan 1 huruf daripada Fatihah. Jadi gugur 1 huruf, seolah tak baca Fatihah. Tak sah lah sembahyang. Cuma kalau kita teliti, mana bukanlah tak sah semua sembahyang. Ketika mana dia tak baca tu, dia kena ulang balik ayat tu. Kalau contoh dia terus rukuk, maka tak sah lah, jelas. Habis wa ikhrajid dhadi min adh-dha'i, mengeluarkan dhad daripada dha. Maknanya dia baca waladhdal, dia baca dha. Walaupun ada qiraat dan sebagainya, tapi kita contoh tentang qiraat Hafs an Asim lah. Maknanya orang yang baca qiraat tu, ketika mana dia tak boleh baca dha, dia baca dha. Kena baca dha. Kalau lah dia baca dha, maka tidak sah. Sebab tu dia kata walaysa fil Fatihati dha'un, dan tidak ada di dalam Fatihah dha. Jadi kalau lah dia baca waladha, maka tidak sah. Cuma adalah qil, pandangan lemah yang dinukilkan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir dia. Walaupun kita tak katalah tafsir Fakhruddin ni yang agak muhtamad, tapi ada qil. Imam Fakhruddin kan dia mazhab Syafi'i kan. Boleh diringankan, maka tidak mengapa. Jadi ini sebagai satu keringanan lah. Kalau kita lihat ada orang yang tersalah baca, terutama pada orang awam. Contoh sebelum dia belajar ke, kita tak ada kata kena ulang balik kan. Contoh 10 tahun dah sembahyang, ulang balik 10 tahun. Jenuh lah. Okey, habis. Dan begitu juga dengan kataan-kataan lain. Contoh qaf jadi kaf ke, semua tu tak sah dalam mazhab Syafi'i. Walaupun ada kita kata ada perbincangan. Contohnya qaf baca ga kan. Memang kalau mu'tamad memang tak sah lah. Tapi dia ada pandangan yang memang kuat juga, kerana dia ada lurah yang baca qaf baca ga. Tapi mu'tamad tak sah lah. Kita kata dia sudah mu'tamad tidak sah. Habis tu merukuk, kemudian rukuk. Apa rukuk? Wajibu ni maksud dia nak taswir kepada rukuk. Apa tu rukuk? Wajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Wajib apa? Oleh bahawasanya menunduk ia bihaitsu sekira-kira mencapai rahatahu, 2 tapak tangannya, akan rukbatayhi. Jadi rukbatai jadi maf'ul pada tanal. Tanalu rahata jadi fa'il, rukbatai jadi maf'ul bih. Okey. Ni taswir bagi rukuk. Ataupun kita katanya aqallu rukuk. Jadi ni aqallu rukuk. Jadi sekurang-kurang rukuk, nak mengesahkan rukuk, maka dia kena tunduk bihaitsu di mana? Kalau kita nak kata maksud iftiradiyah. Seandainya, mana bukan mesti letak. Seandainya dia tunduk sekira-kira, seandainya kalaulah ia meletakkan 2 tapak tangan akan sampai ke lutut. Tu maksudnya. Bukan kena letak. Letak wajib tak wajib, dia sunat sahaja. Ini andai maknanya. Dan kalau nak tambah sikit, ma'atidalil khilqah, bersama orang yang biasa. Maknanya orang badan dia badan yang biasa, yang bukan jenis tangan panjang ke, kaki pendek ke, tak tahulah macam mana. Tapi mana orang yang biasa. Jadi kalau lah saya kira, kalau lah dia letak tangan akan sampai, maka sudah cukup sah rukuknya. Tapi kalau orang yang bukan biasa, dia tawil ke, tangan dia panjang ke, maka dia kena ambil iktibar orang biasa. Dia tak boleh ikut dia. Contoh dia dengan berdiri, dia dah sampai tangan kat lutut. Tak boleh kalau dia berdiri itu dah anggap rukuk. Tak boleh lah. Mana iktibar orang yang biasa. Dan penting satu lagi, wajib ketika mana rukuk, la yaqsuda ghairahu. Dia tak boleh niat ketika rukuk tu, ketika nak turun tu, niat selain rukuk. Dia tak boleh niat selain rukuk. Dia bukan murad kepada, kalau kita baca ibarat ni, bukan maknanya kita kena niat sahaja aku nak rukuk, bukan. Maknanya tidak ada sesuatu yang memalingkan daripada makna kita nak rukuk.
Contoh kita niat kita nak ambil barang, tu yang tak sah. Tapi kalau tak ada apa-apa, sah je. Bukan kita kena niat sahaja aku rukuk, bukan. Sebab tu ulama guna alla yaqsida ghairahu. Dia bukan yaqsida rukuk. Dia guna supaya tidak niat selain rukuk. Tu kan panggil istishab hukman. Nah, kita bawa niat solat tu secara hukum supaya tidak ada yang memaling daripada makna solat. Contoh, tak boleh ada yang memaling daripada hendak untuk rukuk. Jadi kalau lah tiba-tiba ada orang tolak dia sampai jatuh, wajib dia bangun semula. Tak boleh contoh dia dah tolak, orang tolak dia sampai dia ni, dia kata terus, tak boleh. Satu lagi kesalahan contoh ni. Kesalahan ni kesalahan real lah, banyak aku contoh. Allahumma salli Muhammad. Contoh apa? Contohlah jemaat sujud sajadah kan. Kita nampak sujud tilawah, sujud sajadah kan. Jadi hari tu contoh imam tak sujud tilawah. Jadi kita dah ingat imam sujud tilawah. Contohlah imam dekat ayat tilawah tu dia rukuk. Kita dengar dia sujud. Kita pun sujud. Sebenarnya tak boleh sujud sebab jadi mukhalafah dengan imam. Pun sujud. Jadi silap. Jadi boleh tak dia bangun dua sujud tu, dia terus rukuk? Maksud dia tak bangun semua? Dia tak boleh. Dia wajib bangun kemudian rukuk. Dia tak boleh. Kalau lah dia bangun kemudian dia macam ni, bukan tak sah rukuk lah, tak sah. Contoh kalau dia tak tahu, kemudian dia dah buat satu rakaat, dia taklah membatalkan. Kalau tak tahu, kalau tahu batal, dia kena tambah satu rakaat. Sebab rakaat tu tidak dikira kerana dia tak rukuk. Habis wa yatma'inna fihi wujuban, dan tamakninah ya padanya rukuk secara wajib, atau akan sebagai itminanan wajiban. Dia jadi sifat kepada mafhum mutlaq. Wajib maknanya wajiblah dia tamakninah. Hatta ni pun memang kita kata wayah, tapi biasanya maknanya dia nak taswir. Apa taswir dia? Macam mana kita nak kata dia tamakninah tu? Hatta taskuna a'dha'uhu, sehingga diamlah oleh anggota-anggotanya. Okey. Ni secara umum lah makna diam anggota. Tapi kalau kita tengok sebagai ibarat ulama, maknanya bukanlah makna kena diam sampai tak bergerak walaupun anggota kecil. So, kalau zahir ibaratnya itulah. Tapi kalau dalam Fathul Mu'in dia ada satu, dia ambil daripada Ibn Hajar. Maknanya sekira-kira ada fasil di antara rukun yang sebelum dengan yang akan datang. Maknanya sekira kita nampak dia ada sebagai pemisah. Cukuplah. Contohlah nak senang faham, contoh kita rukuk tu sampai kita guna tangan yang kecil. Kalau besar jelas kan. Kalau guna anggota besar batal lah sebenarnya. Contoh anggota kecil. Waktu rukuk tu tak berhenti daripada mula rukuk sampai bangun, tidak. Sah tak? Sah je. Walaupun tak diam. Walaupun ada zahir ibarat ulama lain macam tak sahih, tapi ini zahir daripada ibarat Ibn Hajar dan juga digunakan oleh Fathul Mu'in. Isah. Saya kira-kira ada pemisah. Maknanya itulah. Itu tamakninah tu. Maknanya ada sekiranya ada pemisah di antara dua rukun. Boleh. Baik. Tsumma i'tidal, kemudian i'tidal, rukun yang seterusnya. I'tidal ni adalah dia rukun qasir. Dia rukun pendek, dia tak boleh panjang. Tidak ni lah kita bangun daripada rukuk, dan dia rukun yang pendek. Kenapa ulama kata? Kerana dia tujuan dia di syariat hanyalah untuk fasil baina rukuk was sujud, untuk pemisah daripada rukuk dan sujud. Tu je. Jadi sebab tu dia tak boleh dipanjangkan. Jadi kalau dia panjang sampai lebih daripada kadar Fatihah, ulama kata maka batal. Kecuali pada ketika mana ni kita kata rakaat yang terakhir. Rakaat yang terakhir bagi satu sembahyang. Kecuali sebab apa? Sebab kadang rakaat terakhir disyariatkan kunut nazilah. Rakaat terakhir dikecualikan sikit. Tapi rakaat-rakaat lain dia memang tak boleh. Kalau lama lambatkan sampai lebih daripada kadar Fatihah, batal. Wa yatma'innu fihi wujuban, dan dia tamakninah padanya i'tidal bukan tamakninah secara wajib. Thumma sujud, kemudian dia sujud ya. Jadi sujud pun rukun yang seterusnya. Jadi sujud dia rukun tawil,
seperti mana rukuk tawil. Mana nak panjang kalau kita semayang seorang-seorang, rukuk panjang mana 2-3 jam pun boleh, sujud pun sama. Jadi sujud tu marratain, sebanyak 2 kali. Jadi sujud wajib meletakkan 7 anggota kan. 7. Duduk. Perut anak jari, perut, jari kaki. 2 lah, 2 belah kaki. Kemudian 2 lutut, 2 tapak tangan. Kemudian dahi, 7 kan. Hidung sunat sahaja. Bahkan ulama kata syaratnya mestilah antaranya kena punggung lebih tinggi daripada kepala. Jadi kalau contoh kita semayang dekat bukit tak boleh kan? Dengan jadi macam tu tak boleh. Dan syarat lagi kalau lah kepala tu dia mestilah sekira-kira kalau kita letak kapas dia merasa berat kepala. Sampailah berat kepala tu sampailah kalau dia kita kata penyek lah, terpenyeknya kapas tu sampailah kalau kita letak tangan bawah kita merasa beratnya kepala. Maka berusaha sujud. Mana kita kena memberatkan kepala kita kena sujud. Tak boleh kita nak pecah tergantung. Walaupun nampak macam sentuh tapi tergantung, maka tak sah. Sebab dalam sebahagian riwayat sebut makinu jabahatakum. Tetaplah oleh kalian akan dahi kalian. Jadi mana tamkin tu wajib. Wal julusu baina sajdatain, kemudian duduk di antara 2 sujud. Jadi duduk antara 2 sujud ni pun ulama kata dia rukun qasir. Dia tak boleh memanjangkan lebih daripada kadar tasyahud. Lebih daripada kadar tasyahud maka batal. Wa yatma'in wujuban fil kulli. Jadi tumaninah oleh ia akan sebagai tumaninah yang wajib pada kesemuanya, semualah bermula daripada. Bahkan kalau kita lihat ialah kalau qiyam pun sebenarnya tumaninah sebagai kita baca Fatihah dan sebagainya. Rukuk, tidak sujud dan sebagainya maka wajib tumaninah. Cuma kalau dalam bab mengira adakah ia sebagai rukun, mengikut yang muktamad, maka tidak dikira ia sebagai rukun yang asing. Tak kira. Tapi boleh ada ulama kira asing. Sebab tu jadi banyak. Ada jadi 17 rukun, 19 rukun. Sebab dia mengira tumaninah. Tapi kalau kita tak kira, maka kita anggap as-sujud dalam keadaan tumaninah. Kita anggap tumaninah tu hai'ah bagi sujud, keadaan bagi sujud, maka kita tak kira lah tumaninah tu sebagai satu rukun yang asing. Tapi tetap wajib. Bahkan ulama kata contoh satu orang tumaninah sampai penting dia. Contoh yang ulama kata kalau lah satu orang tu syak, adakah ia tumaninah ataupun tidak, maka wajib dia ulang semula rukun yang dia syak. Contohnya dia syak, dia sujud ni dia tumaninah tadi, maka dia wajib sujud balik. Berbeza kalaulah dia syak pada sebahagian anggota. Contoh dia sujud, dia kata tadi dia letak tak sebelah tangan, maka tak wajib ulang semula sujud. Tak wajib ulang semula sebab kita dah lakukan sebahagian. Jadi seolah-olah kita dah lakukan sempurna lah, sebab kita dah lakukan sebahagian. Tapi kalaulah pada tumaninah memang wajib, seolah-olah tumaninah itulah nafsu rukun. Seolah-olah kalau dia tak tumaninah, dia tak buat apa langsung. Boleh. Wa yaf'alu baqi raka'ati kadzalik. Itu juga melakukan oleh ia akan rakaat-rakaat yang berbaki. Dia bagi idhafah sifat kepada mausuf. Di mana ar-rakaat sebenarnya ar-rakaati al-baqiyah, al-baqiyati. Rakaat yang berbaki, maka dia buat begitu juga semua rukun-rukun yang telah disebutkan. Wa tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu sunnatun. Bermula tasyahud awal dan duduknya tasyahud awal itu sunnah. Bahkan sunnah ada sunnatul ab'ad. Sunnah ab'ad. Dia sunnah ada kalau kita melihat kepada dijabar, yujbar bisujud ataupun la yujbar bisujud, maka dia terbahagi kepada 2. Sunnah hai'ah dengan sunnah ab'ad. Sunnah hai'ah mana sunnah yang mana kalaulah ditinggalkan tidak perlu ditanggung ataupun ditampung dengan sujud sahwi. Adapun sunnah ab'ad mana sunat yang mana kalaulah ditinggalkan maka disunatkan ditampung dengan sujud sahwi. Sebab tu wajah tasmiyah bagi sunnah ab'ad.
Ab'ad kan mana sebahagian. Ulama kata kenapa panggil ab'ad? Kerana seolah-olah ka'annaha ba'dhus salah. Ka'annaha ba'dhus salah. Seolah-olah dia sebahagian daripada solat. Seolah-olah sunat. Sebab apa? Sebab sehingga kan kena tampung. Sunat tampung sujud sahwi. Seolah-olah kalaulah kita tinggal sunat ab'ad tu, seolah-olah kita lompong kita punya solat. Kita telah menggugurkan sebahagian solat. Seolah-olah je lah. Kerana dia bukan hukum pun, sunat saja. Okey, baik. Jadi bila tasyahud awal je lah, masuk bacaan. Tasyahud tu masuk bacaan tasyahud awal. Duduk tasyahud je lah. Jadi ulama kata, bukankah nampaknya sama bila baca tasyahud mestilah duduk. Dia kenapa bezakan? Kerana dia macam Fatihah. Manakala lah satu orang tu tak mampu baca tasyahud langsung, bahkan dia tak mampu terjemah pun, maka ketika tu sunat dia duduk kat atas tasyahud. Sebab tu dibezakan antara tasyahud dengan duduk tasyahud. Jadi duduk tasyahud dengan duduk tasyahud dengan duduk tu sunat saja. Tapi duduk macam mana? Dia sunatnya duduk, dia duduk iftirash lah kalau tasyahud awal kan. Tasyahud awal duduk iftirash lah. Tapi boleh tak kita duduk cara lain, walaupun lunjur kaki contohnya? Kau tak apa, tak kena sujud sahwi pun, kita telah melaksanakan sunat apa? Duduk kita duduk sila boleh, duduk lunjur kaki boleh, semua sah. Cuma sunat lah duduk iftirash. Kemudian wa tasyahudul akhir wal julusu fihi fardun. Bermula tasyahud akhir dan duduk padanya itu fardu. Jadi tasyahud tu jadi mubtada, fardu jadi khabar. Yang tadi wa tasyahudul awal jadi mubtada, khabar dia sunnah. Dia bukan atah pada rukun tak apa silap. Okey, tasyahud akhir dan juga duduk bagi tasyahud akhir itu fardu, maka wajib. Wajib memang membaca tasyahud. Jadi kalau tak baca maka tak sah solat. Jadi kalau tak mampu maka dia wajib terjemah. Terjemah bahasa Melayu. Terjemah baca bahasa Melayu. Ajak dia, kalau memang dia tak mampu, ajak dia solat juga. Contohnya orang masuk Islam lagi 5 minit lagi nak habis waktu, kita baca Arab tak, kita tulis bahasa Melayu kan, kita semayang dia baca. Bukan tak apa. Sebab dalam kita sebab dalam bab zikir ni dia tidak ada i'jaz. Yang penting adalah makna dia. Beza Quran memang dalam solat tidak boleh diterima kan. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da at-tashahhudi wa qabla as-salami fardun. Bermula selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud dan sebelum salam itu fardu. Jadi wajib juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang khusus Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita nak tambah sayyidina boleh tidak ada masalah. Sebab memang kalau dalam bab ni dia masuk dalam kaedah al-adabu muqaddamun ala ittiba'. Adab itu didahulukan daripada ittiba' dalam bab ni. Sebab ini bab sana orang panggil bab puji. Jadi bila puji maka kita bagilah sifat yang sepatutnya. Bab puji memanglah dalam solat, tapi tak dia luas sebab dia termasuk zikir puji. Tapi ada keadaan yang memang al-ittiba' muqaddamun 'ala ada keadaan. Antara contohnya ketika perang. Ketika perang tak ada lah ada adab ni, tak ada. Hang kena ikut. Rasulullah suruh duduk depan. Yang kata tak boleh Rasulullah, takkan saya nak duduk depan, tak boleh. Bila jadi tak ada sahabat yang contoh Rasulullah dalam contohnya ketika perang. Ada pun dalam bab lain contohnya masyhurlah kisah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika mana Rasulullah sakit kan. Jadi bila Rasulullah tak keluar, jadi Rasulullah perintahkan Abu Bakar menjadi imam. Dia bukan jadi imam. Kemudian Rasulullah pun keluar ketika tengah sembahyang tu untuk ikut belakang Abu Bakar. Mana Rasulullah kata makan ya Abu Bakar. Duduk tempat, jangan ke belakang. Tapi Abu Bakar ke belakang juga. Maksud Abu Bakar seolah kita nampak macam mukhalafah dengan amar, mukhalafah dengan perintah. Tak, kerana ini melibatkan adab. Kerana tak mungkinlah sampaikan. Kemudian Abu Bakar kata tak mungkin Ibnu Abi Quhafah berada di hadapan Sayyidina Rasulullah SAW. Tak mungkin. Jadi tak bolehlah. Itu dalam bab memang ini bab adab. Kalau bab adab memang ketika waktu begini didahulukan adab.
Ada keadaan memang kena itibak, sebab perang, sebab politik dan sebagainya. Ada keadaan memang kena itibak, dia tak boleh mencanggah dengan perintah. Habis. Okey, kemudian jadi bila kita sebut selawat ni mana Allahumma salli ala Muhammad, yang tu saja. Adapun wa ala ali Muhammad, dia dah sunnah. Dia dah tak masuk fardu. Selawat kepada keluarga bukan fardu. Dia sampai Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kalau dan nak ingat tasyahud awal, kat mana kadar sunat dia? Kalau nak tulislah, dia ma wajaba fi tasyahudil akhiri, ma wajaba fi tasyahudil akhiri sunnah fi tasyahudil awali. Jadi barang yang wajib pada tasyahud akhir, maka sunatlah pada tasyahud awal. Jadi benda yang bila kat tasyahud akhir kita sunat baca, kemudian bahkan dalam tasyahud akhir ketika duduk tu kita sunat baca, kita wajib baca Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila dekat tasyahud awal kita sunat sampai situ saja, sampai dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak tambah mana wa ala ali, itu tidak sunat ketika mana tasyahud awal, sebab dia tak wajib ketika tasyahud akhir ataupun ketika duduk tasyahud akhir. Jadi kita ingat dia punya macam tu. Kalau benda yang wajib ketika mana duduk tasyahud akhir, benda itulah yang sunat ketika mana tasyahud awal. Habis. Okey, terus. Wassalamu minas salati fardun. Bermula memberi salam daripada salat itu satu kefarduan. Salam apa? Kena salam yang pertama, bukan salam yang kedua. Adapun salam kedua dia sunat. Salam kedua dia sunat. Jadi kalau lah contoh satu orang dia buat dia lepas bagi salam, dia pun berahdas. Contoh yang kentut lah, nak faham kan? Dia pun ni lah buat keluar angin daripada duburnya contohnya. Kentut lah kita kata. Kemudian dia bagi salam lagi, salam yang kedua. Sepatutnya dia tak payah bagi salam lah. Dia bagi salam lagi. Sah tak sembahyang lah? Mu'tamad sah. Ada pandangan kedua, ada tak sah. Jadi mu'tamad sah, sebab dia sudah keluar daripada sembahyang dengan salam yang pertama. Sudah keluar. Tapi kalau lah dia bagi salam juga, sebagai ulama kata, walaupun tak batal dia jadi haram. Sebab apa? Dia bermain-main. Patutnya dah tak masuk dalam solat dah. Kenapa dia bagi salam lagi? Tapi tak batal. Batal tak ikut mu'tamad, tidak pun batal. Walaupun dia bagi salam nombor yang kedua, sebab dia sudah selesai sembahyang dengan salam yang pertama. Kemudian wa aqallu salami assalamualaikum. Dan sekurang-kurang salam itu nafas assalamualaikum. Jadi boleh tambahlah assalamualaikum warahmatullah. Dan sunat jugalah dia kalau kita bagi salam, kita mula dengan mustaqbilal qiblah. Kemudian kita iltifat, maksudnya kita berpaling sampailah dilihat pipinya. Kalau baca kita, kalau sebahagian baca lah, kalau dia punya ibarat bahasa Arab dia, kalau ni biasa kita sebut bihaisu yura khadduhul aiman. Setengah orang kalau dia tidak baca bihaisu yara khaddahul aiman, dia baca yara. Biasa kalau baca silap lah faham. Dia kata jadi sambil bagi salam tu tengoklah pipi sendiri. Jangan baca silap, sebab memang ada, kita pernah jadi isu lah antara anak dengan kawan-kawan. Bila dia kata kena tengok pipi sendiri, sebab dalam kitab sebut. Bukan maknanya sekira-kira berpaling, orang belakang nampak pipi kita. Itu maksudnya bihaisu yura khadul aiman. Kalau kita bagi salam belah kanan, kita mula assalam, kemudian kita berpaling assalamualaikum warahmatullah. Mana sekira kita berpaling sampai dah nampak dari belakang lah, orang belakang lah nampak pipi kita yang kanan. Kalau kita bagi salam yang kedua, sekiranya nampak pipi kita yang kiri. Nampak tu kan kita nampak, orang lah nampak kan. Orang belakang tu nampak pipi kita yang kanan atau pipi kita yang kiri. Kan, baik.
Wa aqallu tasyahhud. Habis ni habis dah nampak arkanus solah. Nah. Wa aqallu tasyahhudil wajibi. Bermula sekurang-kurang tasyahud yang wajib. Ni dia punya lafaz. Lafaz atau wa aqallu lafzi tasyahud. Kalau nak takdirlah sekurang-kurang lafaz tasyahud yang wajib apa dia? At-tahiyyatu lillah. Segala kehormatan atau segala penghormatan lillah, terkhusus atau berhak kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu. Sejahtera kepada engkau wahai nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan rahmat Allah dan berkatnya. Ini ala nabi jugalah, alayka juga. Dia takdirlah. Boleh juga kita nak kata dia alayka, dia jadi masalah istighal kita tanazu', dia lupalah. Salamun alayka maksudnya wa rahmatullahi wa barakatuh alayka. Dia punya takdirlah. Salamun alayna, dan sejahtera kepada kami, wa ala ibadillahi shalih, dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tidak Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqallu salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, terus. Wa yanbaghi, dan sepatutnya an ya'tiya bisunani, sepatutnya mendatang oleh ia dengan sunat-sunat, jami'iha, keseluruhannya. Wahia, dan bermula ia sunat itu kathiratul jiddan, banyak sekali. Banyak sekali lah, memang banyak sunat. Antaranya kita letak tangan kita, dua tangan, dengan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas, bawah daripada dada, di atas beliau pusat. Sebagai contoh lah. Dan kita melihat kepada tempat sujud, contohnya. Bahkan makruh kita lihat di langit. Makruh kita lihat tempat sujud. Okey. Cuma nanti bahasan kalau kita duduk depan Kaabah, adakah kita sunat tengok Kaabah ke sunat tengok tempat sujud? Sebenarnya orang kata sunat kita tengok Kaabah ketika mana di dalam Masjidil Haram, secara khusus lah, secara dalam Masjidil Haram. Okey. Habis. Wa yanbaghi li'tina'u bil ikhlas, dan sepatutnya memerhati ia dengan ikhlas. Maksudnya dia ambil peduli lah, yang tidak ambil peduli dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwal amalu lillahi wahdah, dan bermula ia ikhlas itu beramal kerana Allah Subhanahu wa taala sahaja. Okey. Ini ikhlas ni bahawa kalau kita tengok maratib dia, maratib yang banyak lah. Sebab tu bahkan kita boleh kata maratib yang pertama bahkan ada mutama' ila sawab. Itu barulah kita kata ikhlas yang utama. Jadi kemudian barulah masuk kepada iradatus sawab, tamak kepada sawab. Itu ikhlas juga, tapi ikhlas martabah yang kedua. Kemudian ada yang ketiga, mengharapkan manafi' ad-dunyawiyah. Contohnya baca waqiah dan dapat rezeki. Ikhlas tu ikhlas tahap ketiga lah. Bukanlah tak diterima, tak dikata riak pun, taklah syirik. Tapi dia bukan martabat yang pertama lah. Okey, habis. Wa yanbaghi al-huduru, dan sepatutnya al-hudur. Maksudnya dia menghadirkan. Apa menghadirkan itu? Wa huwa, dan bermula ia hudur, ay ya'lama bima yaqul wa yaf'al. Mengetahui ia dengan barang yang ia berkata dan apa yang ia berbuat. Maksud dia tahu dalam keadaan dia cakna lah apa yang dia berkata dan apa yang ia buat. Okey. Dalam taklid dia sebut mana kita kosongkan daripada sebarang khawatir, lintasan-lintasan hati kita ketika mana bercakap atau melakukan sesuatu perbuatan solat. Wal khusyu'un, dan seterusnya sepatutnya wal khusyu'un Allah pada hudur. Wa yanbaghi al khusyu'un. Jadi sepatutnya al khusyu'un wa huwa sukunul a'dha'i wa hudurul qalbi. Okey. Apa tu khusyuk? Sukunul a'dha' wa hudurul qalbi. Diam anggota dan juga hadir hati.
Jadi kat sini boleh dia tafsir kepada khusyuk ke hudurul qalbi ta'aqqab pada hudur. Sebab kalau khusyuk kebanyakan ulama dia bahagi pada dua. Dia ada tak. Sekejap. في شغل تصميم تمام. Ya. Okey, tadi kamu tahu wal khusyuk. Wal khusyuk wa huwa sukunul a'dha. Diam anggota. Kerana ada riwayat lah, riwayat tak silap, riwayat ni dalam Nasai, nanti boleh cek balik lah. Riwayat tu satu disandarkan kepada Nabi SAW, tapi sebagai ulama kritik lah sebenarnya dia perkataan Sa'id bin Musayyib. Disebut lau khasha'a qalba hadha la khash'at jawarihuhu, atau law khash'a qalbu hadha la khash'at jawarihuhu. Kalaulah khusyuk hati orang ini, maka pasti jawarihnya, anggota-anggotanya akan khusyuk juga, menakan dia. Cuma hadis ni sebagai ulama mengatakan lebih kuat ia adalah perkataan Sa'id bin Musayyib. Okey, tak apa tu. Kerana memang ada sandaran lah daripada para tabi'in, contohnya Sa'id bin Musayyib kan tabi'in. Itu tafsiran di makna khusyuk. Dan ada khusyukan itu panggil khusyu'ul jawarih. Ya, ada khusyu'ul qalbi. Termasuk juga khusyuk qalbi ni itulah dia mengosongkan hati daripada selain Allah. Dia sebarang khawatir ataupun dia kosong daripada aghyar, daripada memikirkan selain. Bahkan ulama kata walaupun fi umuril akhirah. Kosong mana khusyuk ni apa? Dia kosongkan daripada selain Allah, daripada selain perkara solat. Walau fi umuril akhirah, walaupun pada urusan akhirat. Contohnya dalam sembahyang diingat syurga, maka tu tak dianggap khusyuk. Apa? Jadi fokus dia apa? Fokus dia tentang, kalau contoh dia baca Fatihah, ada fokus dia pada tadabbur ma'ani ayat. Tu kan. Contohnya sekarang ni fokus dia, contoh ketika mana rukuk, dia fikirlah kebesaran Allah, kena tunduk daripada Allah, itu maknanya. Maka dia fokus pada perbuatan tu. Apa makna perbuatan tu? Jadi kalaulah dia fokus kepada selain daripada makna yang sesuai dengan perbuatan tu, itu tak dinama khusyuk yang sepatutnya. Contohnya waktu tu dia niat, dia ingat tentang nikmat-nikmat dalam syurga. Bukan ketika tu kat mana tu. Bukan kata salah, tak batal semayang. Ni nak mana sepatutnya dia fokus kepada perbuatan tu. Apa makna yang sepatut dihadirkan ketika perbuatan tersebut. Contoh kita rukuk, kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Memang kita sedang menghadirkan keagungan Allah Subhanahu. Contohlah itu makna dia. Habis. Wa hudurul qalbi, menghadirkan hati. Okey. Sebab tu ni kalau dalam Bahjatul Wasail apa ni maksud khusyuk al-qalbi lah, Syekh Nawawi Al-Bantani dia taswir kan, disebut bi alla yahdura fihi ghaira ma huwa fi wa in ta'allaqa bil akhirah. Dia tak menghadirkan selain barang yang sepatutnya ada padanya, walaupun bersangkutan dengan akhirat. Faham? Dia mana dia fokus kepada perbuatan apa dia buat tu. Makna yang ada dalam perbuatan tu. Okey, terus wa tadabburu al-qiraati, dan dia tadabbur qiraah. Wa tafahhumuha, dan mengambil faham akan qiraat tersebut. Jadi tadabbur kita ta'ammul lah ma'ani. Jadi walaupunlah tadabbur ni maknanya memanglah kita kata memerhatilah. Jadi sebahagian ulama kata tadabbur ni makna kita beramal dengan ayat tu. Tapi makna tadabbur ni bukanlah makna kita mengetahui lafaz secara
secara spesifik, mana kita faham daripada gharat daripada ayat. Contohnya Allah cerita tentang walillahi mulkus sama. Bukan kita berarti bagi Allah. Maknanya kita faham Allah memiliki segala alam. Allah nak cipta segala alam. Mana dalam hati kita ada mana? Tadabbur. Kita berarti apa murad Allah nak sampai kepada satu orang. Sebab tu bila cerita Allah SWT Muhammad, Fudail bin Iyad, ketika mana dia jadi berhenti kan, dia ada kisah Fudail bin Iyad ni, dia satu orang perompak kan. Kisah yang masyhur sebelum dia jadi satu orang yang alim. Jadi kemudian dia berhenti jadi perompak tu sebab dia dengar ayat alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum. Dia dengar tu seolah-olah Allah tuju kat dia. Adakah tidak sampai alam ya'ni lil ladhi, adakah tidak sampai lagi waktu untuk orang beriman an takhsha'a qulubuhum, untuk mereka khusyuk hati kepada Allah. Sampai mana dia faham, oh mana Allah tengah tegur. Itu makna tadabbur. Allah tegur dia, Allah tengah tegur. Tak sampai lagi kena kembali pada Allah. Macam tu lah. Okay, habis. Wa tafahum, ada mengambil faham akannya qiraah tersebut. Fa inna ma yataqabbalu Allahu minas salati biqadaril hudur. Kerana sesungguhnya hanya saja inama tu adatul hasriyah. Mana hasri ni? Isbatul mazkur wa nafyu ma'adahu. Kita mensabitkan yang disebut dan menafikan selainnya. Jadi hanya saja Allah menerima daripada solat biqadaril hudur, dengan kadar hudur kita. Sebanyak mana hudur kita, hadir kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebanyak itulah kadar penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masalah khusyuk tu, Imam Ghazali dia ada pandangan dia kata khusyuk ni termasuk daripada rukun solat. Jadi pandangan tu macam mana? Jadi sebahagian ulama mengatakan pandangan tu dhaif lah, tu satu. Dan sebahagian nak hamal juga. Apa makna khusyuk? Yang kata Imam Ghazali, makna supaya dia tidak lalai dalam satu masa pun dalam solat. Jadi kalau orang yang lalai seluruh solat, mana ketika niat pun dia lalai. Kalau ketika niat pun dia lalai, mana ada solat? Sebab tu wajib kita sebut wajib istihdar. Dalam niat tu wajib istihdar, menghadirkan. Jadi kalaulah ketika mana dalam niat pun lalai, maknanya memang jelas tak sah, tak ada kosong. Sebab tu yang ada lupa nak sebut. Sebab tu dalam niat dia memang kita sebut sebagai orang kata lintasan hati. Tapi yang penting adalah adanya tu kehadiran tu. Jadi memanglah orang kata kenapa nak perlu niat, bukankah kita angkat takbir tu memang nak solat kan? Memang akan selalu kan orang kata kenapa nak perlu niat, hadir susah tak, qasad tak, arud tak, yin. Kita bukan memang kita angkat takbir tu nak solat ke kan? Tapi maknanya adalah istihdar. Apa yang kita ni tak lalai ketika angkat takbir. Biasa tak kalau kita angkat takbir dia lalai? Biasa je. Memang kita nak solat, sebelum tu kita dah tahu kita nak solat, tapi ketika angkat takbir kita tak ada apa-apa dalam hati, itu lalai. Jadi bila lalai, mana kosong. Kosong tu bila tak sah. Biasa contoh kalau kita buat kerja biasa kan, kita nak pergi ke satu tempat, kita sambil berjalan ni, tiba-tiba kita lupa kita nak buat apa. Biasa tak? Biasa benda tu kan. Maknanya kita ada waktu kita akan jadi lalai. Jadi ketika tu memang tak ada niat. Tak ada niat, bahaya, tak sah sebenarnya. Sebab tu bagi ulama tekan istihdar. Kena istihdar di dalam hati. Habis. Terus wa yahrumur riya'u fi salati wa ghairiha, dan haram oleh riya' fi salati wa ghairiha, dan selain daripada solat. Wa huwa al-'amalu li ajli nas, dan bermula ia riya' tu beramal kerana manusia. Bahkan kalau nak umum lagi, li ajli ghairillah, maknanya bukan kerana manusia. Kalau contohnya kerana nakkan harta ke, tak kisah apa-apa. Mana li ajli ghairillah, maknanya dia buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau dalam satu hadis kan, daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, ana aghna syuraka wa 'ani syirki. Aku ni yang terlebih kaya daripada sebarang syirik. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal dalam masa sama dia mensyirikkan aku, maka apa Allah sebut taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan ia bersama sekutu yang dia buat.
Sebab tu dalam sebahagian tafsir sebut, maknanya seolah-olah Allah nak sebut bang, seolah-olah Allah kata carilah pahala dekat orang yang mana kamu syirikkan aku tu. Dia panggil syirik khafi. Dia bukan syirik akbar lah. Dia tak mengeluarkan daripada Islam. Riak ni bukan, memang disebut syirik, tapi syirik khafi, bukan syirik akbar lah. Dia tidak mengeluarkan daripada Islam. Bahkan dia tidak membatalkan solat pun. Dia tak batal solat, tetapi dia menyebabkan adamul qabul, tidak diterima amalan. Senapa tak ada pahala lah. Tak ada pahala. Tapi sembahyang tu sah. Sembahyang sah. Okey, terus. Wayub dia masuk dalam, kita habis. Ni semua dia masuklah, sunat dia masuk, rukun dia masuk. Sekarang masuk dalam bab mubtilatus solah. Perkara yang membatalkan akan solat. Okey, terus. Wa yubtilus salata, membatalkan akal solat. Dia takdimkan maf'ul. Salata tu jadi maf'ul. Mana fa'ala? Al-kalamu, oleh kalam. Jadi kalam tu jadi fa'il bagi betul. Membatalkan akal solat oleh bercakap-cakap. Amdan, qad yang pertama mestilah sengaja. Walau biharfaini, walaupun dengan dua huruf. Wa nasiyan, dan bercakap-cakap nasiyan. Nasiyan tu ataf pada amdan. Ai kalamu nasiyan. Bercakap-cakap hal keadaan lupa, tapi syarat dia in kathura, sekiranya banyak. Jadi perkara yang batalkan solat yang pertama adalah berkata-kata dalam solat secara sengaja. Jadi berkata-kata dalam solat secara sengaja ni akan batal kalau zahir dua huruf. Zahir dua huruf dia akan batal. Tapi kalau zahir satu huruf batal tak batal. Tapi sebenarnya dia tafsir. Kalau zahir satu huruf dia tafsir. Tengok, adakah mufhimun wa ghairu mufhimin? Dia memberi faham ke tak memberi faham? Kalau dia memberi faham, contohnya waw. Waw kan? Waw kan makna dan. Bagi faham tak? Bagi faham, maka dia batal juga. Contohnya qi. Qaf bagi bawah, qi. Satu huruf kan? Qi makna asalnya daripada wiqayah. Kan waqaya qi, mana fi'il amal dia? Qi. Kan? Waqaya qi, fi'il amal dia qi. Jadi kalau kita sebut qi, satu huruf ya. Batal tak? Batal. Kerana dia memberi faham. Jadi mana kalau nak tulis walau biharfain au biharfin wahidin mufhimin. Mana dua huruf ataupun satu huruf yang memberi faham. Kalau dua huruf tak bagi faham pun batal. Contoh dua huruf tak ada makna pun dua huruf tu. Tak ifalah dua macam contoh, ataupun contoh ba, dia sebut ba tambah alif panjang ba, sebab bila ba tambah alif dia tambah ada satu huruf tambah alif lah. Dia jadi dua huruf, ba batal juga. Jadi batal. Zahir dua huruf batal. Jadi perbahasan biasa ni ulama akan bahas apa? Ba berdehem. Jadi berdehem dalam solat batal tak? Batal berdehem dalam solat? Kalaulah dengan sebab berdehem tu zahir dua huruf, maka batal. Jadi kalau sembahyang belakang orang yang rajin berdehem ni kena hati-hati lah. Cuma ada fatwa daripada Imam Bulqini. Kita biasalah kita kena sembahyang belakang orang tua kan. Dan banyak berdehem, kita tak tahu dia tu sengaja ke tak sengaja. Kalau keadaan ghalabah, ulama sebut ghalabah ni maknanya dia tak dapat tahan. Tu jelas lah memang sah. Maknanya tidak membatalkan kerana ghalabah kan. Maknanya menguasai dia tak dapat tahan. Tu jelas lah tak membatalkan walaupun zahir dua huruf. Tapi kalau lah tak ghalabah, dia boleh tahannya tapi sengaja berdehem, maka kalau zahir dua huruf batal. Cuma Imam Bulqini dia ada satu fatwa. Dalam fatwa dia sebut, dia lihat kalaulah mereka itu awam, maka tidak batal. Kenapa? Kerana dalam kaedah kita, setiap perkaranya yang ghalib pada adat tidak diketahui oleh orang awam, maka yu'daru bijahlihi. Maksudnya setiap perkara yang mana tidak diketahui oleh ghalib awam, kebiasaan orang awam tak tahu benda tu, maka yu'daru bijahli, maka diberi uzur dengan kejahilannya, beri uzur. Maka kalau dia tak tahu, biasa orang awam, maka bahkan kesah sembahyang belakang. Ini fatwa Imam Bulqini. Maka bolehlah contoh kita tengok orang tua yang setengah tu ialah
bukan mengaji betul kan. Maknanya dia pun mungkin mengaji kadang terlupa. Jadi yu'dzaru bijahli. Tapi kalau lah dah mengaji, sepatutnya tahu benda tu. Bahaya boleh dalam Imam Suyuti dia sebut dalam bab kan termasuk dalam a'zar ataupun perkara-perkara yang menyebabkan rusak adalah al-jahlu kan. Kalau kita mengaji dalam qawaid fiqhiyah, benar-benar yang menyebabkan satu orang diberi uzur adalah al-jahlu, jahil. Jadi jahil yang benar, Imam Suyuti kata jahil yang mana sesuai dengan keadaan satu orang. Maknanya kalaulah dia penuntut ilmu, kalau benda tu tak sepatutnya jahil, maka jahil tu tidak dianggap uzur. Wow. Maknanya contohlah, kalau anda beri contoh sepatutnya orang mengaji 3 tahun, orang dah tahu dah masalah ni, semua orang tahu. Kalau orang awam kita tak tahu. Jadi kalau dia buat, walaupun dia tak tahu, kata uzur, batal ya. Maka kita lihat uzur tu mengikut keadaan dia. Jadi sepatutnya keadaan dia macam ni dia dah tahu sebab dia penuntut ilmu. Dia tak tahu, bahaya. Dia kena mengambil lah masa. Kita kata pejuang sungguh mengaji ya. Bagi tahu yang sampai kita punya ibadat tak diterima. Okey, itu masalah berdehem tu lah. Okey, terus wanasian. Okey, kalau kata lupa macam mana? Maka kalau lupa, dia kalau banyak barulah membatalkan. Apa itu banyak? Banyak tu khilaf. Sebahagian mengatakan 4 kalimat, sebahagian mengatakan 6 kalimah. Jadi kita ambil lah 6 kalimah banyak sikit kan. Sebab apa 6 kalimah tu? Sebab ketika mana ulama kira ketika mana perbahasan Nabi SAW lupa, Nabi SAW lupa ketika mana sebenarnya Nabi duduk ketika selesai 2 rakaat. Sebahagian kata tu ketika maghrib, sebahagian kata tu ketika isyak. Tak apalah, makhilah bagian solat apa tu. Tapi tak kisah. Maknanya ketika 2 rakaat Nabi duduk. Kemudian Nabi pun duduk di tepi. Kemudian ditanya kepada Nabi, aqasaratis salat am nasi'an? Adakah solat ni jadi pendek ke tuan lupa? Zuliadan tanya. Jadi sampai Rasulullah pun tanya kat sahabat-sahabat yang besar, betul ke apa yang Zuliadan cakap ni? Kemudian sahabat kata betul. Dan Rasulullah pun tanya. Jadi ulama kira percakapan Nabi tu bila sebab Rasulullah sambung, ya, Rasulullah sambung. Jadi menunjukkan itu dalam keadaan lupa, tersalah. Ataupun kita kata inilah nasihat. Sebagai ulama bila nasihat dengan sahwan. Sahwan ni mana tersalah. Nasihat ni lupa tu kan. Tidak apalah. Dia kata mana dalam keadaan tersalah, terlupa, dia masih dalam solat. Kata termasuk nasihat. Jadi ulama kira. Jadi sebagai ulama kira jadi 6 perkataan. Ulama kata tak, 4 lah. Jadi tak apalah. Mengikut sebab memang riwayat ni banyak. Terlalu banyak riwayat dalam masalah ni. Ada sebahagian kata dia berlaku 2 kali. Ada kata 3 kali berlaku kat Rasulullah. Tapi tak apalah. Jadi berlaku tu kerana Rasulullah nak mengajar umat. Dia bukan termasuk kekurangan. Dia, bahkan itu termasuk syaraf bagi Nabi. Kerana itu termasuk ta'lim Nabi lil ummah. Pengajian Nabi SAW mengajar kepada umat dia. Okey, tak apa tau. Jadi banyak tu khilaf lah. Ada 4 perkataan, bukan 4 huruf 4 perkataan ataupun 6 perkataan. Maknanya kira macam tadi, kalau macam bahasa Arab tu perkataan kena ikut kalimat dalam bahasa Arab, bukan kalimat kita. Contohnya aqasaratis salat am nasita, itu ada berapa? Contohnya hamzah tu 1 perkataan. Hamzah istifham. Qasara 1, as-salah 1, am 1, nasita tu kalau kita kira ada 2. Jadi ke 6 tu. Nasita tu ada 2 sebab ada fi'il dengan fa'il. Jadi kira cara orang Arab. Kalau bahasa Melayu ni tak tahu nak kira macam mana kan. Mana kita kira lah. Perkataan kita kan, saya berkata contohlah. Kalau orang Arab kena kira cara Arab. Dia jangan kira cara kita. Kita kata ni kira qasarati salat 1 kan? 1, qasara 1, as-salatu 3. Okey. Habis wa yubtiluha, dan membatalkan akan solat al-amalul kathiru, perbuatan yang banyak. Kasalasi khutuwatin, seperti 3 kali langkah. 3 kali langkah. Betul, 3 langkah. Jadi perbuatan yang banyak. Jadi perbuatan banyak sini pada anggota yang besar. Ada pun anggota kecil walaupun banyak tidak membatalkan.
anggota besar lah, seperti tangan, kaki, kepala, anggota besar. Adapun anggota kecil seperti jari, jemari, maka tidak batal walaupun banyak. Kecuali kenapa? Kecuali kalau lah anggota kecil itu dia gerakkan litala'u, untuk bermain-main, maka batal. Tala'u, contohnya dia sengaja gerak. Sebab tu kalau dalam mazhab Syafi'i kan tak sunat gerak ketika tasyahud. Dia angkat je. Asyhadu an la ilaha illallah, angkat. Jadi ketika angkat tu mazhab Syafi'i kan tak sunat untuk gerak kan. Mazhab Maliki yang sunat gerak kan. Jadi ulama kata kalau lah dia gerak kerana tala'u, maka batal sembahyang. Kerana tala'u, dia habis kepada makna utama, dia dah lari daripada qasad solat, habis. Tapi kalau tidak qasad tala'u, maka masih sah lah. Dia tak kira pun perbuatan yang banyak. Cuma masalah perbuatan banyak, contoh kasala fi khatawatin atau khutuwatin, 3 langkah ni, berbeza ulama dalam cara mengira. Tapi kalau lah sekiranya dia langkah ni 1, kemudian kaki yang kedua dia letak daripada macam ni, dia letak, maka tu jelas 2. Jelas 2. Tapi kalau lah dia langkah, kemudian kaki yang sebelah dia letak setentang dengan kaki, itu khilaf. Ibn Hajar ni khilaf. Tak silap dalam Fathul Jawad dia kata itu dianggap satu. Nampak tak? Macam kita berdiri kan? Kita berdiri, kita nak jalan ke depan. Kita pun jalan macam ni. Kira 2 ke 1? Khilaf. Ibn Hajar ni khilaf. Jalan dalam Fathul ini dia kata ni satu. Dalam Tufah ni kira 2. Memang benda macam ni malah khilaf. Tapi tak apalah, contoh kita nak mudah, kita ambil itu 1. Jadi kalau kita nak bergerak ke depan, kena jaga 1, 2. Berapa 2? Jadi kalau macam contoh, kalau dia buat macam ni jelas 2. Ini macam jelas 2 ni. Macam ni. Ni jelas 2. Sebab dia tak setentang. Tak setentang dia akan jadi 2. Tak ada khilaf lah. Kalau setentang tu akan khilaf. Faham kan? Jadi sebaiknya setentang, buat setentang. Setentang dia 1. Ataupun kalau nak hati-hati jadi 2, boleh berhenti. Kemudian berhenti sekejap, kadang subhanallah, dia mula balik baru. Dia mula jadi kiraan baru. Yang dimasukkan salah suatu khutuat mutawaliyatin. Tulis. Mana 3 ni yang berturut-turut baru batal. Tapi kalau tidak berturut-turut, contohnya ada berhenti sekejap, Allah kadang subhanallah, dia gerak selangkah, dia berhenti, kosong balik, selangkah balik, kira balik 1. Faham kan? Di tangan pun macam tu lah. Tangan, bahkan tangan orang kata contoh, dia buka tangan, dia kepala, dia terus kepala sini, kira 1. Bukan dia 2. Dia kembali pada tempat yang sama. Tapi kalau dia tak kembali pada tempat yang sama, contohnya sini 2. Dia memang khilaf. Kalau baca syarah-syarah dia banyak. Tapi cara mengira tu memang kadang-kadang berlaku khilaf. Okey. Faham? Jadi kena jagalah, kena jaga. Jangan sampai berlaku 3 kali pergerakan yang besar, anggota besar yang berturut-turut. Tapi kalau tidak berturut-turut, maka dia mula balik 1. Contohnya 1, dia pun garu-garu, dia tunggu sat, kira 1, kira kosong balik. Dia turun, kira 1 balik. Habis wal aklu wasyurbu, dan makan dan minum. Jadi makan dan minum ni nak tulis kullu ma yubtilu shauma yubtilu salata. Kullu ma yubtilu shauma yubtilu salata. Setiap barang yang membatalkan akan puasa, batal solat. Jadi kalau lah benda-benda yang membatalkan puasa, buat dalam solat, benda tu batal juga solat. Ini kan makan kan batal puasa, jadi batal juga solat. Bahkan contohnya dia masuk sesuatu dalam dubur dia ke, mainan-mainan, batal juga. Dia bukan masalah makan minum ya. Dia benda-benda yang batalkan ketika mana puasa, batal juga solat. Maksud makan kat sini masuk sesuatu dalam rongga lah, rongga yang terbuka, maka batal. Bahkan walau sim-siman, mana walaupun sikit-sikit. Sim-sim tu kan apa, bijan kan, masih sikit, walaupun qalilan, sikit pun tetap membatalkan.
Bahkan ulama kata walau nasian, walaupun lupa. Sini antara perbezaan antara puasa dengan solat. Puasa batal tak? Puasa tak batal kalau lupa makan. Tapi sembahyang batal. Sebab apa? Sebab hai'ah solat itu, keadaan solat itu tidak memungkinkan satu orang lupa dia setengah sembahyang, yang menyebabkan dia nak makan. Kalau puasa, ialah kita sembahyang memang kita dalam keadaan jalan, kita mungkin kita lupa kita puasa. Tapi hai'ah solat tu satu keadaan yang kita kata jauh, menyebabkan satu orang tu jauh daripada dia lupa dia dalam keadaan solat. Jadi takkanlah orang nak pergi ambil, kita ambil roti makan tengah solat, kita kata lupa, ada tak? Kita kata adatnya mustahil lah, ada kan. Sebab tu batal walaupun nasihat. Okey, habis. Wa kishaful aurati, tersingkap aurat, illam tustar halan, sekiranya tidak ditutup akan aurat, halan seketika itu juga. Maka kalau tersingkap aurat, batal lah, kerana syarat sah solat adalah menutup aurat. Ini menutup aurat ni ialah tengok pada keadaan. Kalau lelaki lah antara pusat dan lutut, kalau perempuan seluruh anggota kecuali muka dengan tapak tangan. Ini panggil auratus solat. Kalau ulama bezakan antara aurat dalam solat dengan aurat kharijah solat. Memanglah kalau dalam mu'tamad dalam mazhab, kharijah solat ni apa? Orang lelaki ni bahkan keseluruhan anggota ni, kalau dalam baju disebut keseluruhan anggota lelaki semua aurat, sama seperti perempuan. Tapi maknanya keseluruhan anggota lelaki aurat tu maknanya daripada dilihat oleh wanita. Maknanya orang perempuan tak boleh tengok lelaki walaupun mana-mana bahagian pun. Walaupun contoh sebab tu tu kita suka pakai tangan banyak. Ada anak orang pakai tangan pendek juga kan, sebab nak jaga kan. Sebab tu setengah tu dia pakai sampai tutup kan, supaya tak nampak muka. Bukan nak menyamai dengan perempuan nak tutup kan. Kita pun tak lah buat ni, tapi nak cerita sebahagian ulama menjaga benda tu kan. Perempuan lagi lah memang khilaf besar kan, wajib tak dia tutup muka, tak tutup muka. Tapi dalam sembahyang perbezaan lain lah. Dalam sembahyang memang yang wajib hanyalah selain daripada muka dengan tapak tangan. Jadi aurat sekiranya batal tu bila sekiranya tidak ditutup secara segera. Jadi kalau contoh angin tolak terbuka, dia tutup segera juga, maka sah. Tapi kalau lah angin terbuka sampai ada waktu kita kata terbuka aurat, kita auruf kata tu lama, maka ataupun kita kata tak dikatakan tutup dengan segera, maka ketika itu batal solat dia walaupun angin tiup. Cuma ulama beza sekiranya kalaulah yang menyelak tu adalah bukan mumayyiz. Contohlah kalau orang dah kahwin ni macam anak ni anak dua dah. Jangan silap faham, anak dua dah. Jadi kalau contoh anak ni selok, okey. Contoh anak tutup cepat-cepat. Batal tak? Dia khilaf. Sebahagian ulama mengatakan kalau contoh dalam baju ni kata tak sah juga. Sebab yang kata tu hanyalah khusus pada rih, pada angin. Tapi dalam Hasyiah Qalubi tak siapa Hasyiah Qalubi di atas syarah Mahali dia kata sah juga, sebab dia bukan memayyiz, sama hukum seperti rih. Khilaf lah. Maknanya kalau bukan benda yang memayyiz, contoh budak ke atau binatang, kucing kan, simai itu khilaf. Tapi kalau rih tak ada khilaf. Kalau rih memang tutup cepat-cepat, tidak membatalkan solat. Habis wuqu'an najasati, jatuhnya najis, illam tulqa halan min ghairi hamlin, maka membatalkan solat kalau jatuh najis. Jatuh najis ke atasnya lah, bukan jatuh di depan kita. Maksudnya jatuh najis mengenai orang tu. Dengan syarat apabila tidak dicampur apabila tidak dicampur segera. Kalau dah dicampur segera, maka tak batal. Tapi campur tu mestilah min ghairi hamlin, dengan tanpa ditanggung. Maknanya syarat kalau lah memang jatuh najis ke atas kita, batal lah, kecuali kalau lah dia segera campur. Campur yang macam mana? Dengan pertama segera nak mengelak daripada batal, pertama kena segera halal tu. Yang kedua min ghairi hamlin. Apa makna min ghairi hamlin? Maknanya dia tak boleh, dia contoh najis dia kena kat baju dia. Dia pergi
sapu tu guna tangan dia. Tak boleh. Kerana dia akan menyebabkan dia menanggung tempat najis yang baru. Yang dia boleh hanya dikibah. Macam ni. Kibah ni. Contoh jatuh sini, dia tarik. Dia tarik dia jatuh. Dia tak boleh. Contoh kat sini dia jatuh, dikibah pakai tangan. Sampai tangan dia kena najis tu, maka tak sah. Dia akan menyebabkan dia menanggung tempat lain pula kena najis. Kat tangan dia pula. Dia kena kibah. Dia bahkan kalau dia tak boleh ambil kain, dia perkibah dengan kain dia pun tak boleh. Tak boleh. Mana dia kena tarik contoh jatuh ni. Bagi jatuh. Kena segera. Jangan sampai dia ambil tempat lain, dia ambil baju lain ke, dia ambil sapu. Semua tu tak boleh. Atau dia guna tangan dia ke, semua tu tak boleh. Kalau macam ni ataupun kalau haji jatuh, dia ni kan, dia bagi jatuh. Tu masuk min ghairi hamlin. Kemudian satu lagi syarat, kalau untuk yang tidak batal dia mesti kering. Tu penting tak? Jaf. Maksudnya kalau lah dia tu basah, memang jelas walaupun dia tu campak segera ataupun tidak, batal. Kalau lah najis tu, najasah tu basah, syarat-syarat ni tak kira lah. Memang membatalkan. Sebab apa? Bila basah, dia tanjis bagi sauk kita kalau kena kat baju. Dia menajiskan baju kita tu. Memanglah contohlah tai ibu apa, kita tak cicak tu jatuh, itu tai tu kita dah buang lah, tapi dia menajiskan baju. Baju jadi mutan najis. Jadi mutan najis. Jadi ketika tu dah tak sah. Memang kena ulang balik semayang lah, kena basuh baju tu lah. Maknanya kita kata kena campak segera, tak boleh hamal. Itu maknanya kalau najis tu kering. Wa yubtiluha, dan membatalkan akannya solat sabaqul imami bi ruknaini fi'liyain. Membatalkan akan solat oleh mendahului imam dengan dua rukun. Syaratnya mesti dua rukun dan dua rukun fi'il. Maksud dua rukun yang berbentuk fi'li. Rukun ni ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Okey, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Jadi yang dikata akan membatalkan kalau mendahului imam dua rukun dan fi'li, mestilah dia dimasukkan kepada perbuatan. Rukun yang berbentuk perbuatan. Jadi kalau kita faham mana kalau mendahului satu rukun, batal tak? Tak batal. Tapi kena ingat, mendahului satu rukun haram tapi tidak batal. Kalau sengaja lah. Kalau sengaja mendahului satu rukun, sengaja haram dan tidak batal, tapi tak batal. Tapi kalau dua rukun, jelaslah haram dan batal lah. Haram bersama batal lah. Tapi satu rukun sengaja. Kalau tak sengaja, tak haram. Kalau tak sengaja, tak haram. Cuma ketika mana sengaja, satu orang contohnya mendahului satu rukun secara sengaja, kan tak batal. Sunat bagi dia ketika mana Allah SWT tu nanti dia jadi lupa. Okay, tak apa. Yang ingat dulu lah. Mana kalau satu rukun secara sengaja sunat, dia Allah SWT. Satu rukun secara sengaja tidak membatalkan tapi berdosa. Kalau dua rukun haram dan juga membatalkan. Okey, baik. Wa kadza, okey Ustaz, fi'liyan. Jadi bila sebut dia mestilah dua rukun fi'il. Mana kalaulah satu rukun fi'li, satu rukun qauli, maka tak ni. Contohnya kita berdiri, kita tak baca Fatihah ni. Ataupun imam tak baca Fatihah, imam baru baca doa iftitah. Kita baca Fatihah cepat-cepat, kemudian kita turun rukuk. Batal tak? Tak batal. Sebab satu rukun qauli, satu rukun fi'li. Yang mesti fi'li. Lepas tu ulama taswir ada dua taswir. Taswir yang pertama,